Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzah Tira Mama Azhar, nombor matrik A164711. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fizatul Nafsi binti Rosli, bernombor kad matrik A164207. Khabarin, nama saya Quratul Aini binti Muhammad Nordin, nombor matrik A164411. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Siti Farhana binti Rashid Rajendran, bernombor kad matrik A164327. Pacahau. Saya Nafata binti Muhammad Sarihan, A165238. Korang nak tahu lebih lanjut? Jom. Dalam video ini, kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Lakuan Bahasa Menegur dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kajian ini akan menggunakan teori kesantunan model air muka oleh Brown dan Levinson 1987. Brown dan Levinson mengutarakan kerangka strategi kesantunan dalam interaksi melalui teori kesantunan hasil rumusan kajian-kajian yang merentas komuniti-komuniti bahasa dunia. Teori kesantunan ini mengutarakan andaian bahawa setiap individu mempunyai air muka dan menyedari bahawa individu lain juga mempunyai air muka. Secara kasarnya, air muka ini adalah harga diri individu. Menurut teori ini, air muka terbahagi kepada dua, iaitu air muka positif dan air muka negatif. Air muka positif menggambarkan keinginan individu untuk disukai dan diterima oleh orang ramai. Apabila seseorang itu menggunakan strategi kesantunan positif, seseorang itu cenderung untuk memilih strategi bahasa yang menuntut titik persamaan dengan pesapa dan menyampaikan mesej bahawa penutur dan pesapa adalah bersekutu. Air muka negatif pula merujuk hak individu terhadap kebebasan dan perlakuannya supaya tidak disekat oleh orang lain. Apabila seseorang itu menggunakan kesantunan negatif, seseorang itu cenderung untuk memilih strategi bahasa yang menekankan penghormatan kepada pesapa. Banyak jenis perlakuan tuturan bahasa seperti pengaduan, kritikan, kecaman yang mengancam air muka, dan inilah yang dinamakan sebagai perlakuan mengancam air muka, Face Threatening Act ataupun FTA. Dalam model ini, Brown dan Levinson telah membahagikan 5 strategi yang boleh dipilih oleh seseorang untuk melemahkan FTA. Yang pertama adalah secara langsung tanpa baiki keadaan. Kedua, secara langsung dengan kesantunan positif memperbaiki keadaan. Ketiga, secara langsung dengan kesantunan negatif memperbaiki keadaan. Keempat, secara tidak langsung, dan yang kelima, tidak melaksanakan FTA. Dalam kajian lakuan tutur teguran, kami menggunakan 6 situasi untuk menguji responden set strategi pengelakan FTA yang manakah yang digunakan oleh responden untuk melakukan lakuan tutur teguran. Situasi pertama, beberapa orang pelajar membuat bising di perpustakaan. Di bagaimanakah anda menegur mereka? Situasi kedua, rakan anda menggunakan gambar anda sebagai stiker di WhatsApp. Jadi, bagaimana anda meluahkan rasa bengang anda? Situasi ketiga, anda sedang beratur untuk membeli burger di McD. Seorang wanita berusia memotong barisan anda. Bagaimanakah anda menegur wanita berusia tersebut? Situasi keempat, rakan anda menegur anda. You, fashion apa kau pakai ni? Situasi kelima, anda sedang beratur untuk membeli burger di McD. Seorang remaja memotong barisan anda. Bagaimanakah anda menegur remaja tersebut? Dan situasi terakhir, iaitu situasi keenam, rakan anda menegur anda. Bergayanya, kita nak pergi pasar malam je pun. Jadi itu adalah keenam situasi yang kami gunakan dalam mengkaji lakuan tutur teguran. Daripada data yang telah dianalisis, contoh lakuan tutur teguran yang menggunakan set strategi pengelakan FTA yang pertama, iaitu secara langsung tanpa memperbaik keadaan ialah senyaplah weh, perpustakaan kot, agak-agak ah. Contoh yang kedua, weh, agak-agak lah, orang beratur lama kot. Contoh lakuan tutur teguran yang menggunakan set strategi kedua, iaitu secara langsung dengan kesantunan negatif. Excuse me, boleh lahankan sikit suara? Maaf
Contoh yang kedua, maaf puan, minta tolong beratur. Contoh lakuan tutur teguran yang menggunakan set strategi FTA yang ketiga, iaitu secara langsung dengan kesantunan positif. Makcik, boleh tak makcik beratur juga? Dah ramai dah beratur kat sini tadi. Contoh yang kedua, makcik minta tolong beratur boleh? Kemudian set strategi yang keempat pula, iaitu secara tidak langsung. Contoh ujarannya menggunakan, contoh lakuan teguran yang menggunakan set ini adalah, memang gambar aku untuk jadi stiker kau pun. Dan yang terakhir yang tidak menggunakan FTA, iaitu ataupun hanya memberikan senyuman sebagai cara untuk menegur. Jadi dalam kelima-lima set strategi pengelakan FTA oleh Brown and Levinson ini, semakin mengancam sesuatu FTA, maka semakin sopan teguran itu. Saya akan membincangkan mengenai objektif kedua, iaitu menganalisis kekerapan menggunakan teori Brown-Levinson mengikut jantina. Okey, seperti yang didapati dalam graf yang telah dipersembahkan oleh pengkaji, didapati kedua-dua jantina lelaki dan perempuan menggunakan lakuan teguran menggunakan set strategi secara langsung tanpa membaiki keadaan bagi keenam-enam situasi tersebut. Okey, setelah itu pengkaji juga menganalisis kekerapan bagi ke-6 situasi tersebut dan didapati juga dalam set strategi secara langsung tanpa bagi keadaan, perempuan mendominasi kekerapan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 9/20, iaitu bersamaan 45%, manakala lelaki 6/20 bersamaan dengan 30% bagi situasi kedua menggunakan secara langsung tanpa membaiki keadaan. Seterusnya, bagi situasi yang keempat juga, lelaki pula mendominasi kekerapan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 8/20 bersamaan dengan 40%, manakala perempuan pula 6/20, iaitu bersamaan 30%. Bagi situasi yang keempat menggunakan set strategi secara tak langsung dalam teori Brown-Levinson. Terdapat juga perempuan dan lelaki, kedua-duanya menggunakan set strategi tidak melaksanakan FTA dalam situasi 2 dan 6. Hal ini menunjukkan kedua-duanya menggunakan strategi yang hanya menggunakan senyuman tanpa menggunakan perkataan atau kata kasar yang memberikan teguran kepada seseorang. Kesimpulan yang dapat dilihat dalam graf yang telah dianalisis oleh pengkaji, kedua-dua jantina lelaki dan perempuan masing-masing menggunakan strategi yang berbeza dalam membuat teguran kepada seseorang, baik daripada penulisan ataupun dalam percakapan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan ke-6 situasi tersebut menggambarkan tahap perbezaan teguran yang digunakan oleh pengkaji maupun seseorang dalam membuat teguran. Secara rumusannya, berdasarkan objektif kajian ini, pengkaji mendapati bahawa terdapat pelbagai variasi lakuan teguran yang digunakan oleh masyarakat di antara lelaki dan perempuan yang berusia dalam lingkungan 16 tahun hingga 24 tahun. Dan setiap ujaran yang digunakan oleh responden sama ada secara lisan atau bertulis mempersembahkan satu lakuan ataupun kita kenali sebagai
Speech Act. Dan melalui kajian ini, kita lihat bahawa teori FTA yang digunakan dalam kajian ini dapat menerangkan bagaimana sesuatu lakuan tersebut dilaksanakan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, lakuan teguran yang mematuhi dan dikawal oleh struktur tata bahasa yang baik mampu membantu penutur untuk menyampaikan maklumat ataupun menzahirkan perasaan dalam sesebuah komunikasi. Itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.